Bertemu kembali. 5G merupakan teknologi sambungan tanpa wayar generasi kelima. Teknologi ini merupakan lanjutan daripada generasi sebelumnya daripada 1G kepada 4G. Akan tetapi teknologi 5G ini mempunyai keupayaan yang nyata berbeza berbanding teknologi sebelumnya, di mana peralihan dari 1G ke 5G ini membuktikan bahawa pentingnya capaian internet di era serba moden kini. Koresponden bernama hari ini bersama dengan tetamu istimewa iaitu Datuk Dr. Muhammad Iqbal bin Muhammad yang merupakan pengarah urusan kumpulan Q Group Berhad bagi mengupas dengan lebih lanjut mengenai penyediaan pembangunan infrastruktur 5G, di mana seperti mana yang kita maklum 5G ketika ini merupakan teknologi yang ingin ditunggu-tunggu dan sedia maklum semua orang menantikan akan kemodenan ataupun pencapaian teknologi 5G ini. Dan bagi membincangkan mengenainya dan ketika ini Datuk Dr. Muhammad Iqbal telah pun berada di talian dan mungkin Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar baik. Terima kasih Nurul. Okey Datuk, kita tak sabar sebenarnya nak mengetahui lebih lanjut mengenai teknologi 5G ini, dan mungkin sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit latar belakang mengenai Q Group Berhad ini terlebih dahulu. Okey, terima kasih Nurul. Salam perkenalan. Okey, Q Group Berhad adalah syarikat milikan awam yang menjalankan aktiviti pelaburan dan juga terlibat dalam perundingan dan nasihat korporat. Kami mempunyai 10 subsidiaries syarikat dalam pelbagai bidang perkhidmatan profesional, pembinaan dan kilang pembuatan, antaranya ialah Q Communication, Q Ads Networks, Q Technologies, Q Venture, Q Media, Q Talent, Bisreka, UPKL Press, Light Race and Twin City. Kami mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam meningkatkan keupayaan sesebuah projek. Percaya mampu membentuk hubungan jangka panjang, sederhana dan pendek dengan cemerlang berlandaskan urus tabir korporat yang baik. Ianya telah terbukti melalui pencapaian dengan barisan anugerah-anugerah keusahawanan yang telah kami capai dan menangi di peringkat domestik dan global. Antaranya yang terbaru adalah Outstanding Growth Business Awards oleh SEBA 2020 dan CEO Today Global Award 2021. Business model kami very straightforward. Kami akan memanfaatkan seluruh rangkaian hubungan perniagaan yang luas yang kami ada untuk membuka peluang pelaburan di peringkat domestik dan global. Dari situ, kami berusaha untuk berunding menyusun kerangka kerja yang bakal memberi manfaat kepada semua pihak terlibat, terutamanya pemegang saham, pemegang taruh, pelanggan, pelabur dan komuniti. Kami mempunyai kecekapan dalam membina hubungan bersama, menyediakan perkhidmatan dan penyelesaian yang dibuat dengan teliti. Kami mengiktiraf segala kapasiti dan keupayaan ini sebagai aset penting pada syarikat dan kami akan mengakses aset ini bagi mencapai hasil kerja berprestasi tinggi bagi pertumbuhan syarikat dengan cemerlang. Itu dia Datuk, dapat kita saksikan ya profil Q Group Berhad bukan calang-calang, sememangnya hebat. Dan apakah projek yang sedang dijalankan oleh Q Group Berhad ini Datuk? Okey Nurul, kami mempunyai senara pipeline projek Private Fund Initiative iaitu PFI, kontrak kerajaan, badan korporat dan juga swasta. Keutamaan kami adalah kepada projek berimpak tinggi yang boleh memberi manfaat besar kepada negara secara umumnya. Antara tajuk projek yang sedang giat dijalankan dan diberi perhatian sepenuhnya ialah penyediaan pembangunan infrastruktur 5G. Projek ini melibatkan usaha dengan anak syarikat Q Group Berhad sendiri iaitu Q Communication Center Berhad atau QCom yang mempunyai lesen penuh kelas telekomunikasi iaitu ASP Application Service Provider, NSP Network Service Provider, NFP Network Facilities Provider dari Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu MCMC. Okey, QCom di bahagian telekomunikasi yang diketuai oleh Datuk Baharim Saleh yang juga mantan CEO TMNet, pengarah urusan Time.com dan Ketua Pegawai Operasi TM Malaysia disertai oleh barisan key personnel seperti Encik Fairuz, Ketua Pegawai Eksekutif QCom, Encik Fakrul, Ketua Pegawai Operasi QCom telah membentuk satu pasukan yang mantap dalam membuat rancangan terperinci dari segi aspek R&D, teknikal dan kewangan dalam persediaan kepada projek ini.
Projek ini melibatkan pembinaan menara telekomunikasi dan khidmat jala lebar di Malaysia, terutamanya di negeri-negeri Pantai Timur bagi menyambut perkhidmatan 5G tidak lama lagi. Pembinaan infrastruktur yang berimpak tinggi dengan penyediaan perancangan tersusun dengan baik ini bakal memberi manfaat kepada pengguna akhir. Platform ini bakal digunakan sebaiknya bagi kesediaan infra serta utility untuk pembangunan bandar-bandar pintar dan penggunaan Internet of Things (IoT) yang sedang pesat dibangunkan dan mempunyai keperluan pembangunan yang tinggi di seluruh Malaysia. Projek ini mempunyai beberapa fasa tertentu yang dijangka disiapkan dalam tempoh masa suku pertama tahun 2022 untuk fasa pertama dan berakhir suku keempat tahun 2025. Projek ini adalah projek Private Fund Initiative Q Group Berhad dan juga melibatkan konsesi selama 15 tahun bersama pelbagai pihak pemegang taruh. Ianya bakal mewujudkan keseimbangan dan ekosistem baru kepada sosial. Itu dia. Dan nampaknya dapat kita saksikan ya pelbagai projek yang telah pun dilakukan oleh pihak Q Group Berhad, dan tidak dinafikan Q Group Berhad ini adalah satu syarikat yang begitu high profile. Dan dalam pada itu kita ingin mengetahui juga mengenai inisiatif yang diambil bagi menjalankan projek FOC Menara Telekomunikasi dan juga khidmat jalur lebar ini. Mungkin kita nak tahu lebih lanjut bagaimana? Dan apapun, sebelum kita bersama dengan Datuk Muhammad Iqbal, apa kata kita saksikan dulu VT yang telah pun disediakan. Itu dia antara teknologi dan juga pembangunan daripada Q Group Berhad. Dan nampaknya Datuk Iqbal telah kembali bersama saya di talian ketika ini. Tadi mengalami gangguan teknikal sedikit kan? Okey Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit mengenai... tak ada masalah Datuk. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit mengenai harapan Datuk dalam menjayakan projek FOC Menara Telekomunikasi dan juga khidmat jalur lebar ini. Okey, melalui kenyataan media baru yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Ketua Setiausaha Negara, dan MC sendiri jelas menyatakan kesediaan dan kelangsungan pihak kerajaan dalam mempercepatkan kegunaan spektrum 5G dalam tempoh masa terdekat. Dan ini menunjukkan tanda yang amat positif yang projek penyediaan pembangunan infrastruktur 5G oleh kami adalah seiring dengan hasrat kerajaan bagi mencapai matlamatnya. Harapan saya dalam projek ini agar mendapat sokongan penuh dari semua pihak termasuk kementerian, MC, rakan-rakan telco, kerajaan negeri, para pelabur dan institusi kewangan seperti SME Bank yang sentiasa menaruh kepercayaan dan sentiasa menyokong kami selama ini. Okey, saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Anwar Musa atas pelantikan sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia. Semoga KKMM terus berevolusi dan mencapai objektifnya. Sekian sahaja daripada saya. Itu dia. Terima kasih Datuk Dr. Muhammad Iqbal bin Muhammad, merupakan pengarah urusan kumpulan Q Group Berhad, di mana koresponden bernama akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Kita akan membawakan seorang lagi tetamu istimewa dari kumpulan Q Group Berhad, dan teruskan setia bersama kami di koresponden bernama. Di balik kelopak-kelopak masa, eram jati diri yang terungkai sepi bersama jiwa-jiwa lainnya yang dibuat rindu akibat neraca ketidaktentuan dunia. Rasa takut, gusar, lelah bermain di minda, duduklah seketika. Apakah sebenarnya semua ini takkan berakhir? Rantai kebebasan tak mungkin kita genggamkan. Atau ini
hanyalah sebuah perjalanan menuju sebuah kemerdekaan. Susunkanlah langkahmu, wahai insan, agar dapat membina panduan tenaga. Bangkitlah, wahai purba. Ayo, bebaskan nusa kita daripada virus durjana. Bersama kita terus berjuang. And give the best to your client and partners. The profit will naturally follow. Chase the vision, not the money. The money will end up following you. Itu dia. Tadi kalau kita belum berhenti rehat seketika tadi, kita bersama dengan pengarah urusan kumpulan Q Group Berhad, iaitu Datuk Dr. Muhammad Iqbal Muhammad. Dan kali ini kita akan bersama pula dengan pengarah pelaburan strategik Q Group Berhad, iaitu Encik Muhammad Saiful Asrul Abdullah yang ketika ini telah pun berada di talian Skype. Okey, Cik Saiful, sejauh manakah peluang yang diperolehi dalam pelaksanaan projek kabel dan menara yang berkaitan dengan rangkaian kabel fiber optik FOC ini? Terima kasih Cik Nurul. Sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan di negara kita, telah terbukti bahawa betapa pentingnya penyambungan rangkaian internet untuk perkhidmatan dalam talian, sistem pendidikan dan juga keperluan dalam e-dagang. Oleh itu, projek fiber optik kabel dan menara telekomunikasi ini akan membawa penambahbaikan dalam penyambungan rangkaian internet untuk penduduk secara besar-besaran seperti yang diharapkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Dengan ini, pihak syarikat Q Group Berhad telah mengambil peluang ini untuk melaksanakan projek kabel fiber optik dan menara telekomunikasi 5G ready di beberapa negeri yang kami dapati mempunyai penyambungan rangkaian internet yang agak lemah. Itu dia. Dan Cik Saiful, ya, dan kita lihat projek telekomunikasi ini juga memberi peluang untuk pelabur. Dan mungkin Cik Saiful boleh kongsikan sedikit mengenai pelaburan yang Q Group Berhad tawarkan itu. Baik Nurul. Untuk memberi peluang kepada pelabur melabur dalam projek ini, pihak Q Group Berhad telah menerbitkan satu instrumen pelaburan RPS dan RPSI masing-masing dengan bersaiz dana bernilai RM200 juta dan RM500 juta yang diperakui oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Dana yang dikumpulkan ini akan digunakan untuk melaksanakan projek 5G ini dan ia akan ditukarkan kepada aset tetap syarikat. Terima kasih. Dan kita nak tahu juga apakah keuntungan yang dapat diperolehi kepada pelabur-pelabur apabila melabur dengan RPS dan juga RPSI ini? Baik, apabila pelabur melabur dalam RPSQ Group Berhad, terdapat beberapa kelebihan untuk mereka melalui instrumen RPS itu sendiri. Iaitu yang pertama, dividen yang diperolehi secara tetap setiap bulan, mempunyai tempoh matang yang agak pendek selama 3 tahun, jaminan pulangan modal selepas tempoh matang, terdapat tiada sebarang kos pemprosesan yang dikenakan oleh pihak syarikat, pelaburan yang patuh syariah jika pelabur melanggan RPSI. Itu dia, saya dengar pun sangat teruja dan ianya memberikan sangat manfaat yang menguntungkan kepada para pelabur di luar sana sebenarnya. Dan juga Cik Saiful mungkin boleh kongsikan mengapakah projek kabel dan menara yang berkaitan dengan rangkaian kabel fiber optik ini diberi keutamaan di negeri-negeri di pantai timur khasnya. Kerana kabarnya ianya akan memulakan pembangunan di situ terlebih dahulu. Baik, tujuan kami mensasarkan negeri-negeri di Pantai Timur ialah seperti yang saya sebut pada awal tadi, pihak syarikat telah mengesan kawasan yang mempunyai sambungan rangkaian internet yang lemah
baik dari segi internet mudah alih ataupun jalur lebar. Baik, jika dibandingkan dengan negeri-negeri seperti di Kuala Lumpur, Selangor, Johor dan Pulau Pinang, kawasan Pantai Timur lebih memerlukan infrastruktur yang stabil dan lebih baik. Dan atas dasar itulah pihak syarikat mengambil keputusan untuk memulakan fasa pertama projek kami di negeri-negeri di Pantai Timur. Itu dia, ia pun telah pun diperjelaskan kerana kenapa Pantai Timur menjadi pilihan untuk memulakan projek ini. Dan Cik Saiful, kita nak tahu juga apakah antara manfaat yang diperolehi kepada pengguna melalui pelaksanaan projek kabel dan juga menara yang berkaitan dengan rangkaian kabel fiber optik ini sebenarnya? Okey, antara manfaat yang bakal diperolehi oleh pengguna melalui pelaksanaan projek fiber optic kabel dan menara telekomunikasi 5G ready ini, pengguna akan menikmati penyambungan rangkaian internet yang lebih stabil dengan kelajuan yang lebih tinggi sehingga 10 gigabit per saat, iaitu lebih 100 kali ganda daripada yang dinikmati sekarang apabila teknologi 5G dilancarkan di Malaysia. Ini adalah sejajar dengan misi negara kita untuk menjadikan 5G satu kenyataan di seluruh Malaysia dan ke arah sebuah negara maju. Terima kasih Cik Nurul. Itu dia, dan terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Saiful Azrul Abdullah, merupakan pengarah pelaburan strategik Q Group Berhad, dan tahniah diucapkan kepada Q Group Berhad di atas projek perintis yang disifatkan ini adalah satu projek mega dan menjadi penanda aras untuk Q Group Berhad dalam masa sama memberi manfaat kepada rakyat Malaysia khasnya dalam bidang 5G ini. Dan terima kasih sekali lagi diucapkan, dan nampaknya koresponden bernama bersiaran setakat ini sahaja. Saya Nur Hidayat Umul. Assalamualaikum, salam hormat dan sehingga berjumpa lagi.